guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempa dan mengejutkan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan bersatu, ya, tidak puas hati dengan jawatan, ya, tidak puas hati dengan jawatan yang mana Esko di negeri Kedah, ya, habis ditapau bersih. Ya, itu dia, habis ditapau bersih oleh parti PAS, sahabat-sahabat semua, dan ini menyebabkan, ya, bersatu ataupun pimpinan bersatu tidak berpuas hati dengan agihan jawapan tersebut. Ya, ini kerana kerajaan Kedah dijangka kita akan jangka mengangkat sumpah dalam barisan Esko-nya hari ini, tetapi bersatu dilaporkan tidak berpuas hati dengan pembahagian jawatan itu. Ya, ini menurut sumber bahwa kerana hanya, ya, bersatu mendapat 3 jawatan Esko, yaitu kurang berbanding jumlah jawatan yang dipegangnya sebelum ini. Kalau sebelum ini lebih ramai, tapi hari ini, ya, menjadi lebih sedikit. Apa yang berlaku, sahabat-sahabat semua? Jadi hari ini menarik untuk kita dengar, ya, apakah yang dicerahkan ataupun komen daripada Datuk Lokman Adam. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan kita, ya, apa yang dikatakan oleh Lokman Adam ini, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Seperti biasa, tuan-tuan, nombor telefon. Seperti biasa, saudara, kita malam ini dalam mukadimah kita akan membicarakan tentang perkembangan terkini di negeri Kedah. Di negeri Kedah, saudara, rakan-rakan yang berada di dalam bersatu di negeri Kedah hari ini meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Sanusi, ya. Di mana Sanusi, saudara, hari ini hanya menamakan 2 orang Esko negeri Kedah daripada bersatu, sedangkan sebelum ini bersatu mempunyai 4 orang Esko, saudara, di negeri Kedah. Dan termasuklah speaker, jawatan speaker itu juga dipegang oleh wakil rakyat daripada bersatu. Jadi malam ni kita nak ulas benda ni, saudara, dan kalau ada sesiapa yang nak bertanya soalan pada saya, bolehlah masuk ke dalam ruangan komen di TikTok. Boleh masuk dalam live saya, kita buka secara santai pada malam ni. Ataupun tuan-tuan boleh menanyakan soalan terus kepada WhatsApp kita, iaitu 019-481-9495. 019-481-9495. Saya yakin banyak soalan-soalan yang nak ditanya pada malam ni. InsyaAllah kita akan cuba mengupas satu persatu. Silakan, Raf. Okay, Tok. Bila kita tengok, bila bersatu ni mula dianaktirikan, adakah PAS ni dia dah rasa kuat? Dan sebab tu antara punca kenapa PAS orang kata mula meminggirkan bersatu ni? Saya rasa PAS ni seperti biasa, bila mana mereka dah merasakan bahawa diri mereka itu besar, kekuatan mereka tu sudah begitu kuat, mereka biasanya akan mula besar kepala. Ini bibit-bibit nak besar kepala lah. Apatah lagi Sanusi yang hari ini boleh dianggap sebagai satu cult baru, yang jelas membuktikan bahawa beliau hari ini lebih popular, beliau hari ini lebih berpengaruh berbanding dengan Tuan Guru Haji Hadi sendiri. Itu sebab hari ini beliau tak perlu bimbang dalam menamakan siapa yang nak diangkat di dalam barisan Esko dia, kerana tak ada siapa yang boleh menyentuh beliau. Malah walaupun peringkat awal PAS sudah tidak mahu lagi Sanusi untuk menarajui negeri Kedah, namun disebabkan gelombang sokongan terhadap Sanusi itu terlalu kuat, sehingga kan satu hari sebelum pilihan raya, Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS, terpaksa mengumumkan bahawa PAS akan mengekalkan Sanusi sebagai Menteri Besar sekiranya PAS
menang pilihan raya di negeri Kedah. Ini dilakukan kerana mereka sudah pun berhadapan dengan tekanan oleh penyokong-penyokong Sanusi yang mungkin akan memboikot pilihan raya sekiranya PAS cuba menukar Menteri Besar. Dan inilah yang menyebabkan hari ini Sanusi beranggapan bahawa dirinya tu kebal. Dirinya tu tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana pihak, sama ada di dalam PAS ni atau pengurusi Bersatu sekalipun tidak boleh lakukan apa-apa pada dia. Inilah manusia yang kata orang tu yang jenis cepat lupa diri, cepat besar kepala. Okey, soalan lain. Okay, macam semalam Tok Tempelak Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa Bersatu ni tak ada satu pun dapat jawatan menteri besar. Tapi bila kita tengok sehari dua ni, setiap kerajaan negeri yang baru ditubuhkan balik ni mula dah senaraikan nama-nama Exco, kita nampak Bersatu sekali lagi seolah-olah disisihkan. Jumlah yang dia dapat untuk Exco ni tak berbaloi dengan duit yang Bersatu bagi kepada PAS. Kita tak boleh nak buat apa lah. Kita wish them good luck, kan? Kita dah cakap banyak kali lah, kita dah pernah kena khianat dengan geng-geng PAS, walaun dalam PAS ni, kan? Bukan semua je yang jahat, kan? Tetapi ada setengah-setengah tu memang jenis lupa diri. Kita awal-awal mukadimah baru je menubuhkan muafakat nasional dengan mereka pun mereka curang dengan kita. Dan akhirnya mereka bersama dengan Bersatu. Jadi besok lusa, kalau sekarang kita tengok mereka dah mula rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Hari ni Haji Hadi sekali lagi pergi menziarahi Tun Dr. Mahathir. So, apa yang mereka rancang kita tak tahu, kan? Tetapi saya nampak hari ni PAS pun bibit-bibit dia tidak akan terus membiarkan dirinya dipergunakan oleh Muhyiddin pun dah nampak lah, dah nampak. Mereka pun mungkin pilihan raya yang lepas, kalau dulu Muhyiddin boleh bagi segantang, mungkin kali ini dia bagi setengah gantang. Jadi PAS pun boleh berfikir, kan, sampai bila mereka nak bergantung harap kepada Muhyiddin seorang. Okey? Gitu. Ya. Apa kata pandangan tu tentang kekuatan Bersatu ni? Adakah kekuatan Bersatu ni adakah faktor ahli mereka bertambah ataupun mereka hanya mendapat undi-undi protes daripada ahli UMNO itu sendiri? Bersatu ni saya nampak mereka pandai menggunakan duit mereka dengan sehabis baik. Kita tak boleh nafikan, kadang-kadang kalau orang tu dia ada duit tapi dia tak pandai gunakan duit dia pun tak jadi apa pun, kan? Saya kena menerima hakikat bahawa Bersatu pandai guna duit rasuah yang mereka dapat. Dia pandai guna duit judi yang mereka dapat dengan sehabis baik. Kita lihat bagaimana mereka menguasai media massa, bagaimana mereka menguasai TikTok, Facebook, Instagram, pelbagai saluran media. Jadi dengan duit yang mereka salurkan kepada PAS, kepada jentera-jentera, kepada pasukan bermotor, bagi saya gerakan Bersatu agak tersusun. Kita tak boleh menafikan benda ni. Bukan semua orang yang ada duit, dia tahu macam mana nak membelanjakan duit dia ini dengan betul. Tapi saya rasa ini antara kelebihan yang ada pada Bersatu, yang kita tidak boleh, bak kata orang tu, tidak boleh memandang enteng. Kalau kita memandang enteng, takut nanti satu hari kita yang terkontang-kanting. So, jangan pandang lekeh dengan mereka ni. They know how to use their money. And frankly speaking, we fail to stop them from using their money. Kalau nak ikutkan, kalau hari ni, kalau saya duduk dalam kerajaan, saya akan paksa TikTok untuk declare berapa banyak yang diorang dapat daripada ahli-ahli politik yang bertanding dalam pilihan raya. Nescaya kita akan dapati ramai calon-calon daripada Bersatu, daripada PAS, daripada gerakan
mereka membelanjakan lebih daripada RM100,000 setiap calon untuk Facebook ataupun untuk TikTok, kan? Sedangkan itu menyalahi peraturan pilihan raya. Peraturan pilihan raya, calon Dewan Undangan Negeri tak boleh belanja lebih RM100,000. Calon Parlimen tak boleh belanja lebih RM200,000. Kan? Kalau misalnya TikTok tidak boleh memberikan jawapan ataupun memberikan kerjasama kepada kerajaan bagi membenteras apa yang dipanggil sebagai perbelanjaan melebihi apa yang dibenarkan oleh Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, maka sewajarnya tindakan diambil kepada TikTok itu sendiri. Dan kita tak boleh biarkan mereka ni menutup, bak kata orang tu, penyalahgunaan dana yang berlebihan oleh calon-calon pilihan raya. Kalau mereka bersekongkol dengan calon-calon bersatu, calon-calon Perikatan Nasional, tindakan wajar diambil. So they have to comply. Itu pandangan saya lah. Okey. Cuma tu. Sama juga. Itu baru TikTok. YouTube pun kita tengok bagaimana mereka membayar YouTube sepanjang tempoh berkempen itu. Hanya video-video mereka saja yang keluar. Kerana YouTube menerima advertisement daripada mereka. So, perbelanjaan pilihan raya tidak boleh melebihi RM100,000 setiap calon. Tapi kalau dia orang belanja untuk TikTok pun lebih RM100,000, belum kira lagi YouTube, belum kira lagi yang lain, maknanya mereka ni sudah pun melanggar undang-undang. So sewajarnya TikTok baik, YouTube baik, Facebook baik, mana-mana pun media sosial tidak boleh melindungi penjenayah-penjenayah ni kerana mereka telah lakukan kesalahan. Okey? Gitu, macam saya, orang kata anak muda, kira saya pun baru tahu. Saya pun baru tahu tentang adanya dana, adanya akta untuk penggunaan dana tak boleh lebih RM100,000 untuk adun, RM200,000. Baru tahu? Baru tahu. Macam mana kau masuk politik ni baru Saya tahu? Saya baru tahu. Tak, mungkin ada yang luar tu ada yang tahu. Cuma sejauh mana orang kata akta ini diguna pakai, bagaimana proses SPR tu Akta ini dah lama dah, brother. maksudnya bagaimana SPR nak tentukan. Ini dah lama dah. Tak boleh belanja lebih RM200,000 untuk calon parlimen. Tak boleh lebih RM100,000 untuk calon DUN. So setiap adun ni dia akan diaudit. Senang cerita lah. Calon-calon Perikatan Nasional ni rata-ratanya semua dah langgar Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Semuanya kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai petition mahkamah. Petition pilihan raya. Kita boleh buat petition pilihan raya. Tetapi mesti dapat cooperation daripada TikTok, daripada YouTube, daripada Facebook. Siapa yang buat advertisement ni? Tengok berapa dia orang spend. Kalau dia orang spend RM50,000, kau tak boleh ambil tindakan apa-apa. Unless you can prove dia orang punya spending on TikTok itself more than 50,000. Then poster-poster dia yang benda yang boleh dilihat dengan mata kasar, belum dia bagi duit kepada jentera apa semua sekali, memang lebih RM100,000. So itu pun dah cukup untuk kita mengesahkan bahawa mereka ini telah berbelanja lebih daripada RM100,000. Ya. Okey. Itu masuk topik lain. Topik yang saya rasa agak viral sikit 2-3 hari ni adalah tentang cadangan daripada Pemuda PAS berkenaan logo dan tema kemerdekaan yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional. Saya tak nak bazir masa ulas isu ni. Tak nak? Okey. Bagi saya isu ni isu picisan. Sebenarnya sebab saya tak nak bazir masa. Faham masa? Faham. Okey. Okey. Tu hari ni ada satu kenyataan daripada pemimpin veteran. Lain kali tengok WhatsApp group Okey. Jangan ulang kesilapan bodoh begini. Ini merosakkan parti dan merosakkan banyak perkara. Okey. Jangan buka benda-benda yang tak sepatutnya dibuka. Okey. Tu kenyataan pemimpin veteran UMNO.
K. Kuli, beliau menyarankan supaya pemilihan baru UMNO diadakan untuk tukar kepimpinan parti. Itu bergantung kepada siapa yang menulis. Kalau saya dengar apa yang Kuli cakap semua orang kena bertanggungjawab. Tapi kalau orang yang menulis tu dia dapat media buy daripada Perikatan Nasional, kan? Orang yang menulis tu dia pro kepada Perikatan Nasional ataupun dia pro kepada kumpulan pengkhianat dalam UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional, maka dia akan cakap satu pemilihan semula perlu diadakan di semua peringkat. Padahal Kuli cakap, kan, tak boleh kita buang presiden saja, tak boleh kita letakkan kesalahan itu kepada batang tubuh Datuk Seri Zahid seorang. Kita masuk pilihan raya secara bersama. It should be collective responsibility. So kalau nak buang Datuk Zahid, buang semua, buat pemilihan balik. Itu maksud Tengku Razali. Betul kan? Kan? Saya pun suka sangat kalau buat pemilihan balik ni. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi peluang kepada parti untuk membersihkan pengkhianat-pengkhianat ni. Kan? Hari ni kita ingat kita dah bersihkan parti, tapi ada lagi pengkhianat-pengkhianat dalam parti. Saya lagi setuju. Buatlah. Okey. Itu ada. Okey, kita ada kawan-kawan daripada TikTok, Cik Muhammad Anwar. Ni orang biasa tanya soalan. Silakan, Cik Muhammad Anwar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Ya, teruskan Anwar. Okey Datuk, saya nak tanya pendapat lah tentang satu pendapat ni. Saya dengar ada risikan daripada dalaman saya ni. Okey, sekarang ni pihak PAS dengan PPBM dia ada satu masalah lah sekarang ni. Dia orang macam dah bibit-bibit pergaduhan antara dia orang tu. Dan dikatakan ini adalah signal sebenarnya untuk PAS tu tinggalkan PPBM. Apa pendapat Datuk kalau satu hari nanti PM8 dia berjaya tarik PAS masuk dalam kerajaan ni? Adakah Datuk setuju? Dan macam mana, soalan kedua, adakah Datuk setuju yang pertama? Dan yang kedua, macam mana dengan PRU 16 jikalau PAS menyertai kerajaan perpaduan dari segi bahagi kerusi apa semua? Adakah pilihan raya tu tak dibuat atau macam mana? Saya rasa kalau PAS bersama dengan PMX, dia ada dua kaedah lah. Pertama, PAS menyertai kerajaan perpaduan. Okey. Kedua, sekiranya PAS menandatangani CSA dengan PMX. Menandatangani perjanjian seperti mana PMX, seperti mana Lim Guan Eng, seperti mana Tuan Haji Mat Sabu menandatangani CSA bersama dengan Ismail Sabri, Perdana Menteri sebelum ni. Kan? Bagi saya, kalau PAS menandatangani CSA dengan Datuk Seri Anwar, saya tidak ada sebarang masalah lah. Tetapi kalau PAS memasuki kerajaan perpaduan, saya rasa benda ni akan dibincangkan semula di peringkat UMNO untuk UMNO memutuskan sama ada mahu terus bersama dengan kerajaan perpaduan ataupun tidak. Kerana salah satu sebab kita memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan kerana dia ada banyak sebab. Kerana dulu kita pernah bersama dengan PAS, kita dikhianati. Kita bersama dengan Bersatu, kita dikhianati, dibuli, kita ditikam belakang. So, kita mengambil keputusan untuk bersama dengan PMX kerana kita belum pernah ada pengalaman bersama dengan PMX. Kita nak bagi peluang kepada PMX. So, kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau PAS masuk dalam itu perkara pertama menyebabkan kita pilih untuk bersama dan mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebab kedua tentang masa depan UMNO juga. Kalau kita bersama dengan Bersatu dan PAS, 74 kursi yang UMNO tandingi yang telah dimenangi oleh PAS dan Bersatu ni, satu pun kita tak boleh bertanding balik.
So kalau misalnya kita terpaksa atau dipaksa untuk bersama dengan PAS dalam satu gabungan, saya rasa kita kena bincang balik di peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sama ada kita nak meneruskan dengan kerajaan perpaduan ataupun tidak. Itu nanti biar MT UMNO yang memutuskan. Kita kena buat SWOT analisis, apa kelebihan dia, apa kebaikan dia dan apa kelemahan dia. Dan apa jadi pada masa depan UMNO. Kena tahu salah satu sebab kenapa kita tak nak bersama dengan Bersatu dan PAS ialah hari ini mereka menang 74 kursi. Sedangkan UMNO hanya menang 26 kursi. So, kalau kita bersama dengan mereka, habis kuat, yang kita dapat 26 tu je yang kita akan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Kalaupun nak ada tambahan, ialah 29 kursi kawasan Melayu yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Yang ini akan berebut antara PAS, Bersatu dan juga UMNO. So, ini sangat tak sihat lah. Apatah lagi dengan track record dia orang menang 74 kursi, kita hanya 26. Daripada 31 kursi yang tinggal itu, sudah pastilah mereka akan dapat lebih. Mungkin yang tinggal untuk UMNO, tambahan lagi 5 kursi. So 26 campur 5 kursi, mungkin 31 kursi je yang kita dapat. UMNO ada 191 bahagian. Jentera kita cukup lengkap, cukup tersusun seluruh negara. So apa nak jadi dengan 160 UMNO bahagian lain? Adakah kita akan tutup bahagian-bahagian ni? Itulah antara sebab kedua kenapa kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kerana DAP tak kacau kursi kawasan UMNO ni. DAP bertanding di kawasan UMNO saja. Kawasan bukan Melayu saja. Sama juga dengan PKR. Mereka juga bertanding di kawasan bukan Melayu dan kawasan Melayu bandar kebanyakannya. Kita mungkin nak kena berbincang dengan rakan-rakan daripada Amanah. Tetapi saya nampak kalau dikira dari segi siapa yang patut bertanding di 74 kursi yang dimenangi oleh Bersatu dan PAS pada pilihan raya umum yang ke-15, sudah pasti mereka yang mendapat undi nombor 2 tertinggi akan mempunyai peluang untuk meletakkan calon dalam pilihan raya yang akan datang. So, walaupun kita ni dalam perjuangan ni, kita ada agenda mempertabatkan agama Islam, mempertabatkan orang Melayu, hak istimewa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu. Dalam masa yang sama juga kita kena fikir tentang survival politik. Dan survival politik ni sudah pastilah jumlah kerusi yang akan ditandingi di masa akan datang juga diambil kira sebagai sebahagian daripada survival politik UMNO itu sendiri. Okey? Anwar? Baik Datuk, jelas tentang penjelasan Datuk sangat jelas. Okey. Jadi Datuk, saya nak tanya satu lagi pendapat, boleh ke? Okey. Okey, apa komen Datuk tentang Puak Perikatan Nasional ni kata gelombang hijau dan melanda di Johor Bahru dalam lagi. Boleh berjadi ke Datuk? Sebab Kedah, Terengganu mereka dengan Kelantan memang mereka sapu habis. Saya rasa untuk Parlimen Pulai, saya dah ulas semalam, tidak ada sebarang masalah. Di Parlimen Pulai, saya nampak tidak ada sebarang masalah sebabnya di situ jurang perbezaan kemenangan kita terlalu jauh berbanding dengan Perikatan Nasional. Namun kita tak boleh anggap benda tu macam remeh. Tak boleh anggap remeh. Kita kena bekerja kuat lah. Kita akan berkampung di sana untuk pastikan kawan kita daripada Amanah, Suhaizan Kayat akan menang. Kalau boleh menang besar lah di sana, InsyaAllah. Di sebelah Simpang Jeram akan ada sedikit cabaran, tetapi insyaAllah kita akan cuba manage. Okey?
Alright, itu dia sahabat semua sedikit perkongsian daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga yang utama tadi bagaimana parti ya. Parti Bersatu kini dikencing oleh Parti PAS. Hanya mendapat 2 ekor di kerajaan Kedah. Ini sangat memalukan dibandingkan daripada sebelum ini. Ya, mereka mendapat 4 kerusi. Jadi inilah yang berlaku bila mana PAS berkuasa, mereka hanya mahu parti mereka yang ke hadapan ya untuk menapau semua jawatan itu sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kerana bersama dan mendengar ya pencerahan kita daripada Lokman Adam ini juga. Dan sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti walan-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.